Alright. Hai, Assalamualaikum semua. Apa khabar? Malam ini kita bersiaran lagi dalam Apa Kata Pakar. Okay. Waalaikumsalam Syamira. Dia awal lagi dah komen kan? Alright. So, keep on sharing. Kita share-share. So, tajuk malam ni adalah berkisar tentang kepentingan satu aspek keuangan iaitu percukaian. Kita ni kan, either kita bisnes sendiri ataupun dah lama ataupun memang sejak PKP ni ramai yang bisnes sendiri dari rumah, ya ada yang buat produk sendiri, ada yang jadi ejen. So malam ni kita akan cakap pasal cukai. Kita ni bisnes sendiri kena bayar cukai juga ke? Itulah persoalan yang akan kita kupas bersama seorang konsultan, juga seorang rakan saya, iaitu Cik Puan Raf. Kejap lagi dia akan masuk, okay? So you guys keep on sharing. Kita bagi masa 2-3 minit lagi, okay? Ya, waalaikumsalam Puan Junina. Alright. So saya harap anda semua sihat sebab sekarang ni kan dah masuk musim hujan. So kalau pergi bercuti tu pilihlah tempat percutian yang tak berisiko banjir. Kesian kan nanti kita seronok-seronok bercuti, banjir pula ataupun air pasang kalau dekat tepi pantai kan sangat-sangat bahaya. So kita tak naklah kita dah berseronok-seronok tu kita sedih pula. Mungkin nanti membahayakan keselamatan dan kesihatan kita. Alright. Okay. So kalau kat sini, saya pasti ramai lagi dari ejen Sarigol yang tertanya-tanya, kalau saya jadi ejen ni, saya perlu ke bayar cukai? Nanti kita akan tanya Cik Puan Raf. Anda sendiri boleh type soalan dan tanya. Okay. Alright. Adakah anda bersedia? Jawab sekarang. Adakah anda bersedia untuk bersama dengan kita punya konsultan keuangan? Boleh boleh jawab saya di komen, okay? Okay, saya sambil bercakap, saya sambil tengok komen-komen anda ni. Okay. Syamira dah bersedia. Syamira bila je tak bersedia? Setiap kali kita tanya dia bersedia je. Okay, keep on sharing. Kejap lagi kita akan bersama dengan Cik Bella. Okay? Ada orang tanya saya kalau saya ni influencer dan dapat duit dari social media perlu cukai juga ke? Okay, nanti kita akan tanya juga Baik, kalau dah bersedia, kita bersama Cik Puan Raf, CEO of Raf Rich Consultancy dan juga okay. So kita bersama dengan Cik Puan Raf. Alright. Hai, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yes, apa khabar malam ni? Sihat, Alhamdulillah. Okay, sound okay kan? Sound okay, alright. Boleh dengar tak? Dengar. Jelas dan mantap. Alhamdulillah. Okay, sebenarnya macam perbincangan malam ni macam serius sebab saya dan Cik Puan Raf sebenarnya dah berkawan sejak dah jam 4. So it's agak kekok untuk
tidak bergelak ketawa bersama-sama malam ni, sebab malam ni adalah satu topik yang sangat sensitif bila berkaitan dengan perniagaan ni, iaitu cukai. Betul. Okay. So, okay. Sebelum kita teruskan kepada soalan-soalan yang ingin dijawab nanti, boleh kenalkan diri anda? Kenalkan diri Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama penuh Nur Rafina binti Muhammad Nur. Tapi orang panggil Cik Puan Raf lah. Sebab satunya saya kenali sebab saya garang. Tapi dengan Kelly tak adalah. Saya CEO kepada Khalifah Rich Empire, juga Rafish Consultancy. Rafish Consultancy adalah syarikat yang menasihati business owner, founder dari segi perakaunan, percukaian dan keuangan lah. Khalifah Rich Empire, syarikat lain saya adalah pengeksport kurma Ajwa daripada Madinah secara direct. Jadi dua-dua pun company yang diuruskan lah. Jadi di bawah Rafish Consultancy, saya menasihati dan memantau lebih kurang 15 company dari segi advisory, keuangan, ada juga penstrukturan dan mostly percukaian lah. Ada sudah berkahwin? Sudah berkahwin berapa orang anak? 2 orang anak, coming soon 3 orang anak. Alhamdulillah. Okay. So under Rafish Consultancy ada tak your client yang dari business SME? Banyak. Most of them is SME. Ada juga daripada 15 tu ada 5 ke 6 yang founder lah kepada produk. Ada juga yang macam consultant yang living pun ada juga. So ada pelbagai jenis sekarang, tapi SME is most of them lah. Dari enterprise hingga sedang berhad. So okay, sekarang ni kan ramai orang yang dah start their own business kan, since PKP lah especially kan. Walaupun dulu orang makan gaji, lepas tu bila dah PKP terpaksa berdiri atas kaki sendiri, nak sustain hidup, so diorang start business. Dan salah satu daripada elemen dalam bisnes ni yang selalunya kita tak nak sebut ialah cukai. So nak tanya, okay, in terms of keuangan dan percukaian lah kan, apa yang seorang new business owner patut bersedia, langkah awal yang diorang patut bersedia? Okay. Business owner ni ada banyak kategori. Business owner yang menjadi agent, leader dan stokis pun kita consider business owner, cuma dia jual produk orang lain. Atau business owner yang dia found produk dia dan kembangkan produk dia dan jual. Itu pun business owner juga. So dia ada different type of business owner as yang kita faham lah. Okay, mengikut pengalaman, biasanya business owner ni, diorang jarang fikir pasal keuangan ke, akaun ke, cukai. Diorang more fikir kepada jualan. Jualan. Jadi kadang-kadang bila dah bertahun-tahun jadi agent, leader, stokis, dah ada income yang power, baru macam kita fikir, nak kena bayar cukai ke lah? Nanti LSDN kejar macam mana? Macam tu. Tapi balik kepada soalan, basis kepada business owner, perkara pertama adalah kalau dia menjadi leader, selalunya leader ke stokis ke agent, dia akan menggunakan entiti dia yang personal sebagai business. Contohnya bank account. Okay. Bank account. Cuma saya tak galakkan menggunakan bank account personal. Jadi eloknya ada satu bank account lain, sama ada atas nama bisnes SSM Enterprise, yang sekarang ni sebenarnya sangat senang nak buka SSM Enterprise account bank, ataupun adakan satu lagi personal account yang berasingan untuk jualan sahaja.
So asingkan Supaya saja. tak confuse, Maksudnya tak bercampur lah dia punya data tu. uh, betul. Sebab melalui pengalaman bila dicampur, bila dia datang kat kita suruh buat tax kan, jadi kita kena go through bank statement dia. Jadi keluarlah beli ayam, belanja mak, so macam mana ni kan, macam mana nak kira ni kan. Jadi dia ada banyak isu lah untuk mengasingkan, untuk tengok balik satu-satu. Jadi benda tu sebenarnya merumitkan. Jadi perkara pertama adalah kalau boleh asingkan bank account. Kalau ada SSM Enterprise, buka account bank SSM Enterprise. Kalau tak ada SSM Enterprise, buka another personal account different bank untuk asingkan transaksi perniagaan. Tapi memang digalakkan untuk ada SSM lah. Yes. Iaitu dari segi pencukaian adalah metod-metod tapi digalakkan untuk membuka enterprise lah, daftar perniagaan. Okay. Okay, what kind of business yang dikenakan cukai ataupun macam kalau business tu memang what kind of business yang dikenakan cukai dan berapa banyak income yang patutnya macam that minimum income yang kena dah bayar cukai tu, yang layak untuk bayar cukai. Okay. Benda ni basic knowledge. Selalunya orang rasa bayar cukai berdasarkan jualan dia. Kalau jualan dia RM1, dia kena bayar cukai atas RM1. Sebenarnya cukai dikenakan atas keuntungan jualan. Keuntungan jualan. Kalau anda ada keuntungan bersih jualan dikira sebagai figure yang akan dikenakan cukai. Okay. Berapa dan macam mana dia punya scale? Okay. Kalau enterprise ke, you terima commission ke, atau you senyam berhad ke, semua pun akan dikenakan cukai, cuma rate dia berbeza-beza. For example, enterprise dengan personal, cukai yang dikenakan atas perniagaan personal business adalah 24% sehingga 30%. Okay. Tetapi kalau anda ada senyam berhad, cukainya adalah 17%. Yes. Semakin advance company korang tu semakin tinggilah. Tapi kenapa senyam berhad dan enterprise ada different rate adalah kerana enterprise ni consider personal business. Okay, personal business, LHDN menganggap dalam personal business macam mana pun akan ada personal expenses. Jadi bila dia mengambil kira benda tu, dia punya kadar cukai yang dikenakan tinggi lah daripada senyam berhad. Sebab senyam berhad, bila dia buat account dia akan diaudit. Jadi dia tak boleh buat hengki-pengki lah senyam berhad dia, ambil duit, keluar duit, pakai duit untuk personal, tak boleh. Senyam berhad tak boleh buat macam tu. Jadi ketelusan senyam berhad dari segi keuangan tu lebih jelas dan sebab tu dia punya kadar cukai hanyalah 17%. Jadi kalau orang tanya saya buka senyam berhad lah macam tu. Kadar cukai rendah. Saya tak menggalakkan business owner yang kecil buka senyam berhad kecuali jualan dia melebihi RM500,000 setahun. RM500,000 setahun? Ya. Okay. Yang tu mungkin ada yang boleh capai lah tu antara kita punya agent. Okay. Kalau sales dia lebih RM500,000 setahun, keuntungan dia mungkin lah kata RM200,000. So kalau RM200,000 tu, kalau dia buat RM500,000 tu dalam capacity enterprise, dia punya untung RM200,000, so cukai yang dia kena bayar adalah 30% daripada RM200,000. Tapi kalau senyam berhad, cukai yang dia kena bayar adalah 17% daripada RM200,000. Banyak beza dia, tapi kita sebagai advisor, kita akan measure business orang tu. Okay, income banyak ni tak perlu lagi convert kepada senyam berhad. Sustain kepada enterprise. Kemudian manage betul-betul enterprise tu. Janganlah asyik rompak je kan. Asyik rompak kan. Rompakan tu akan menyebabkan tax kita tinggi sebenarnya. Itu biasalah, rompakan tu perkara biasa berlaku dalam enterprise.
Itulah kita masuk je payment kan. Contohnya kita yang selalunya buat freelancing kan. Masuk je payment RM5,000 teruslah rompak beli iPad ke apa ke. Okay. So okay. Betul. Biasa tu biasa. So okay, selalunya when you do the consultation kepada your clients kan, apa masalah yang commonly yang korang jumpa dalam dalam mereka presenting the documentation or anything lah. Apa dia? Apa Masalah pertama masalah adalah mereka? tak ada documentation. Hmm. Masalah pertamanya adalah tak ada documentation langsung. Astaga. That is the worst case scenario yang kita face. Bukan company kecil, company yang berhad pun ada. I see. The worst case scenario is tak ada documentation langsung. Receipt tak ada. None at all. Contoh one of the client, dia senyap berhad, dia dapat surat, dia baru-baru ni dapat surat daripada LSDN. LSDN minta dia clarify 5 tahun punya profit and loss. Okay. Tapi bila tanya apa documentation you ada untuk kita buat account untuk dia lah, untuk bantu dia kira tax semua dan declare lah. Tak ada. Tak pernah simpan receipt, tak pernah simpan receipt. Apa je beli semua buang. Ada yang faded buang. Itu basic lah. Basic. Receipt. Simpan je lah apa saja receipt yang you think related to your business. Okay, contoh kalau macam leader ke stokis ke agent ada jumpa orang kan, makan ke pergi team building makan dengan orang kan, simpan je receipt tu. You never know that it actually can help you jadi expenses dalam business you, entertainment expenses. So bila kes-kes macam tu berlaku, kita memang tepuk dahi lah. Tepuk dahi. Tapi apa yang kita buat daripada kes kita akan minta dia pergi bank untuk dapatkan bank statement dia lah. So apa yang boleh trace ni ialah benda yang melalui transfer je lah. Kalau yang cash tu memang tak dapat nak trace lah. Itulah tak dapat nak trace lah. Tapi best part bila tengok bank statement, dia punya description tu bukan-bukan lah. Beli pampers anak, cakap senyap berhad ni, beli pampers anak. Beli barang dapur, macam okay, kena digest balik ni. Faham tak? Sebab orang tak tahu awareness of apa nak tulis bila ambil duit daripada syarikat. Apa description yang betul, apa yang kena state. Semua orang tak tahu, macam belasah je lah, bukan orang tahu pun. Tapi bila berdepan dengan lembaga yang orang takut sangat tu, itulah reality dia. And LSDN ni kadang-kadang dia punya worst case LSDN ni lah. This year 2021 dia akan minta 2015 punya receipt. So bayangkanlah 2021 minta 2015 punya receipt. Tak rasa nak marah. Kita pun tak tahu dia ketat lagi receipt tu kan. So ada importance of keeping the receipt dengan teknologi sekarang, simpan je dalam Google Drive ke, scan ataupun macam most of my client ada accounting system yang boleh record by phone receipt dia. So macam tu lah. Itu challenge paling besar lah. Tak ada documentation langsung. Itu challenge paling besar. Okay, ada challenge lain tak? Sebab I saw your office dulu kan, bila macam sort out the receipt tu, memang receipt yang tak nampak ink dah pun ada di present. Ada kan, you see kan, kan kosong je kan. Kosong. Kalau you ada receipt carbon,
receipt carbon memang by time to time dia akan faded. So you have to have an effort untuk tulis je atas receipt tu. At least apa nama tempat tu, you buat apa kat situ atau you beli apa amount dia, tarikh. Tu je. Tu kalau ingat lah. So kalau dia faded pun, so kalau ingat lah. So kalau you cukup rajin untuk scan receipt you tampak. I think Kelly nampak kot. Kalau datang kan ada klien bagi macam dalam plastik sampah je receipt dia. Ya. Macam-macam pemandangan sebab kita punya business owner tak ada awareness sangat pasal simpan receipt macam mana, apa perlu simpan, tak ada. So bila sampai masa LSDN cari, baru dia cari orang macam saya untuk selesaikan. Which is kita tak boleh juga bantu dia kalau dia tak bantu diri sendiri. Betul. Okay, apa lagi cabaran-cabaran yang hebat kepada konsultan macam Raf? Cabaran yang hebat adalah klien ni kadang-kadang ada yang tunjuk pandai. Ada yang tunjuk pandai, ada yang boleh tak saya lari daripada teks? Macam itulah soalan-soalan yang macam tu, tu cabaran. Lepas tu sebenarnya most cabaran yang saya ada adalah attitude. Attitude sebab kurangnya knowledge atau tak tahu langsung pasal itu paling challenge lah, because explaining to them tu dah satu hal dah. Dia tahu dia dalam masalah dengan LSDN, tapi bila kita explain dia nak lawan dengan kita. Macam tu. So kita macam kita nak selesaikan problem ni, tapi banyak sangat soalan ni macam mana kan? Kau tak pergi settle sendiri dengan LSDN macam tu. Itulah kalau kau reti sangat kau pergilah settle sendiri macam tu. Which LSDN kalau you tak ada receipt, tak ada apa, you tak pernah buat account, dia senang je. Dia ambil 25% from money that come into your account. Lagilah terseksa. So, apa saja duit masuk dalam rekening dia? Terseksa 25% kot, banyak. Itulah. 25% daripada duit masuk pada tahun percukaian tu. Kalau 1.3 juta masuk, 25% bayar ke LSDN. Okay, botak kepala. Itulah apa the price you have to pay kalau you tak berhati-hati dalam documentation. Ya. Okay. Betul. Okay, kalau dari segi persediaan yang perlu syarikat, owner syarikat buat sebelum menghadapi musim teks ni, selain daripada menyimpan dokumentasi, apa yang diorang patut buat? Okay, kalau Sdn Bhd, saya sebenarnya Sdn Bhd lah, enterprise ke Sdn Bhd ke personal, saya menggalakkan diorang simpan semua receipt tu dalam filing yang dah diasingkan mengikut kategori. Pertama. Kedua adalah make sure semua bank statement for the whole year ada. Sebab bank statement tu crucial documentation kena ada. As proof of apa saja you spend or apa saja you dapat. Itu yang kedua. Yang ketiga, kalau syarikat biasanya Sdn Bhd dia ada audit. Kalau enterprise dia akan submit tax by 30 hari bulan Jun tahun berikut tu lah. Maksudnya kalau macam tahun ni kena submit next year sebelum 30 Jun 2022. Kalau Sdn Bhd dia ada dia punya period of accounting, dia ada closing, ada yang 31 Disember, ada yang 31 Julai, depends. Jadi Sdn Bhd selalunya dia memang kena ada proper filing daripada the moment dia buka syarikat Sdn Bhd tu. Okay. Perkara-perkara yang penting, perkara-perkara ni penting dan selalunya orang yang ada Sdn Bhd ni tak nak ambil accountant. Sebab accountant mahal. Betul. Accountant basic gaji dia paling rendah pun 4,000. Jadi macam di Rafiz Consultancy, syarikat Sdn Bhd yang baru, kita bantu dia prepare filing tu untuk dia.
untuk dia punya first year audit. Kalau enterprise, dia kena juga prepare filing yang sama, cuma dia tak perlu di-audit lah. Jadi dia kena simpan juga bank statement dia, personal ke enterprise ke, dia kena simpan juga. Lepas tu segala resit perbelanjaan dia, kalau dia leader atau stockist, segala restock invoice dia semua dia kena simpan. Jadi if anything happen, LSJN come to you, you tak boleh buat apa-apa pun, you still ada documentation yang you boleh serahkan kepada orang lain untuk buat, untuk you prepare lah dokumen. Okay, yang itu yang penting documentation dah. Yang ketiga, setiap kita individu dalam Malaysia ada pengecualian cukai. Okay. Pengecualian cukai ni adalah item yang akan membantu kita mengurangkan cukai yang kita akan bakal bayar kepada kerajaan. Okay. Dan pengecualian cukai ni perlukan resit-resit sebagai bukti. Contoh pengecualian cukai yang boleh mengurangkan pembayaran teks, pertama adalah bayar taska anak. Taska sahaja? Insurans untuk taska tadika yang berdaftar. Okay. Insurans anak, insurans diri sendiri, pembelian komputer, handphone, smartphone ke smart device ke, up to 2,500 kena simpan receipt. Medical bill, educational bill kalau you sambung belajar. Okay, kalau you menyimpan untuk anak-anak you ke SSPN. Lepas tu apa zakat yang you bayar, semua receipt kena simpan. Lepas tu ke WSP you, SOKSO you, yang tu biasanya kalau orang bekerja dia ada e-form daripada syarikat. Tapi kalau sekarang entrepreneur macam enterprise, dia boleh mencarum diri dia sendiri kat KWSP atau SOKSO. Dia ada skim untuk pemilik syarikat enterprise mencarum secara sukarela. Itu pun mendapat pengurangan cukai. Okay. Documentation ni senarainya selalunya ada kat laman web LSDN lah. Apa pengecualian cukai yang boleh digunakan untuk mengurangkan teks. Contoh, kalau you kira-kira teks you kena 48,000. Tapi sebab you ada pengecualian cukai ni, dia akan tolak semua yang you ada tu, baki tu baru you bayar. Contoh pengecualian cukai tu, you total pengecualian cukai individu secara keseluruhan adalah 48,000 juga. Contohnya education, macam taska anak, dia boleh claim untuk pengurangan cukai sehingga RM3,000. Insurans sehingga RM3,000, SSPN hingga RM8,000. So bila dia tolak tu, kadang-kadang dia kena bayar cukai. Bila dia tolak pengecualian cukai, lelas tak payah bayar. Nice. Yang pengecualian cukai tu yang orang tak tahu. Walaupun bayarlah banyak-banyak. Sebenarnya ada je orang yang orang tahu. Ada je orang. Okay, kita teruskan. Bila dikira cukai kena bayar RM12,000. Tapi dia tak tahu dia boleh tolak yang bayar anak, insurans dan sebagainya kan. Lalu dia tak payah bayar cukai. Ada satu item yang orang paling tak tahu adalah zakat. Bayar zakat pun boleh mengurangkan cukai. That is nice. Ini adalah cara-cara mengurangkan cukai secara halal lah kan? Yes. Kalau orang cakap saya nak lari cukai, saya tak ajar orang lari cukai. Saya ajar orang mengurangkan cukai. Kadang-kadang itulah kalau zakat kalau applicable pun akan zero juga bayaran cukai tu. So alhamdulillah lah kalau macam tu kan. So okay, yang tu yang cuma orang bila orang tak ada knowledge tu, orang tak ada knowledge tu, orang takut. Terus tak nak buat lah. Macam tu lah. Biasa. Normal thinking. Sebab mungkin lah kan kita, diorang berniaga. Lepas tu macam dah set the mind dah. Aku nak income aku by next year 1 juta katakanlah. Lepas tu dapatlah datang cukai surat LHDN. Tu yang macam nak lari sana sini tu. So apa, what is the impact? What is the impact to the business and the business owner
themselves yang suka nak melari beli cukai ni? Okay. Ini saya cakap statistik Mengikut statistik, enterprise yang didaftarkan ke SSM ada 600,000 company. Okay, ada 600,000 SSM berdaftar. Tetapi yang declare cukai dekat LSDN hanyalah 150,000 enterprise sahaja. Jadi ada lebih kurang 400 lebih ribu syarikat enterprise tak declare cukai. Dalam 20% je yang berdaftar, lebih kurang. 20% yang berdaftar dengan LSDN ada enterprise yang declare cukai. Okay. Kalau perasan recently masa PKP, government ada bagi GKP 1.0 sehingga GKP 4.0 kepada syarikat enterprise atau syarikat yang sales dia kurang daripada 300,000. Dia ada bagi 3,000. Macam duit yang nak bantu bisnes untuk bangun balik lah sebab PKP kan. Tapi tanpa diketahui yang memohon untuk GKP ada 500,000 syarikat enterprise. Sebenarnya anda dah masuk dalam perangkap LSDN dengan memberi data syarikat anda. Kantoi. Jadi siapa yang dapat duit GKP 3,000 itu tetapi tidak declare cukai, hati-hatilah ya. Pesanan penaja. Kenalah kejap lagi bersedialah bila-bila masa datanglah nanti. Sebab sebenarnya diorang dah mula hunting sebab ada beberapa orang yang pernah refer kat saya dan 2-3 hari ni dapat surat untuk dari LSDN, surat cinta lah saya panggil, untuk declare cukai 3 tahun, 2 tahun, 5 tahun, macam-macam lah. So tahun depan lagi dia akan hunting sebab kita tahu government dah bagi banyak sangat insentif sepanjang PKP, sepanjang COVID 2 tahun lepas. So cukai adalah salah satu sources kerajaan untuk ada balik duit. Jadi dia akan mencarilah orang yang cuba lari daripada membayar cukai. Berhati-hatilah anda. Nanti kan kalau terkena Watan Hidung sendiri, janganlah menangis-nangis. So start sekarang lah untuk documentation apa semua tu. Apa tu? Apa tu? Next question. Okay, sorry lah. Line kat sini macam slow sikit. Lambat sikit. Alright, okay. Okay. Okay, minggu lepas kan macam tengah kecoh satu kes pasal di pulau pelancongan tu yang yang dia charging that ridiculous price of makanan seafood tu. So adakah sebab kita tengok LHDN pergi sana dan siasat kan. So adakah itu adalah salah satu cara untuk diorang dapat income yang lebih tapi still lagi membayar cukai yang sama? Okay, dalam isu ikan tu, susah nak cakap sebab sejujurnya bila dia bercakap pasal percukaian, dia perlu melihat dia punya keuntungan perniagaan tu sendiri. Tapi obviously okay, ni kita fikir secara logik. Dia menternak ikan tu kat kawasan dia sendiri. So basically dia supplies dia direct daripada dia punya kolam ikan tu sendiri. Jadi kos dia tak setinggi kita buka kedai makan pergi beli kat pasar. So we have the direct sources. Okay. Bila dia ada direct sources, cost of sale dia rendah. Bila cost of sale dia rendah tapi dia kenakan harga yang tinggi, kat situ menunjukkan keuntungan dia tinggi. Okay. Bila keuntungan dia tinggi, sebenarnya cukai dia still tinggi. Tetapi sebab dikira duit yang masuk tu kan
Dia kira keuntungan. Jadi kalau macam contohlah simple calculation, dia charge ikan tu 1,700. Okay. Tapi dia punya cost of sale ikan tu sebenarnya 200 je. Contohlah 200 dengan bahan-bahan dan semua benda yang dia perlu tambah lagi lah dekat dalam dish tu. So dia untung bersih 1,500. 1,500 tu lah yang dikenakan cukai. Tanpa sedar kan. Tanpa sedar. Tapi mengambil kira, Langkawi adalah salah satu pusat di mana dia adalah duty free. Okay, duty free selalunya tax dia adalah zero tax. Jadi, so 100% lah kat dia keuntungan tu. Yes, cuma dari segi harga dia tu atau macam contoh dia cas air kosong RM5 tu, sebenarnya itu adalah kerja-kerja KPDN KK untuk menyiasat lah. Macam LSDN, dia hanya akan pergi end saja. Dia kalau macam contoh LSDN pergi walk in dekat kedai tu, dia akan minta belah profit and loss. Berapa you punya untung rugi syarikat. You bayar tax ke tak? Dari situ je lah dia boleh siasat. Not further than that lah, sebab macam saya cakap cukai dikenakan atas keuntungan syarikat tu. Bukan jualan syarikat tu. Jadi setinggi mana pun jualan dia, kalau kos dia tak tinggi, untung dia still besar, dia still bayar tax yang tinggi. Macam itulah. Okay, sebenarnya kita banyak tengok yang dikenakan tax ni macam jualan offline. Kalau online yang berdaftar tu selalu ialah kita boleh nampak punya statement bank apa semua. Yang jenis yang macam dapat untung dari social media, contohnya di influencer kan. Adakah dia pun dikenakan cukai? Okay, untuk pengetahuan semua-semua yang berbahagia, LSDN ada satu tim khas untuk semua influencer dan artis. Wah, bagi menyiasat segala income dan aktiviti diorang melalui social media. Okay. Jadi memang ada tim khas yang melihat-lihat social media orang-orang seperti ini, tiba-tiba keluar kereta baru, tiba-tiba beli rumah baru, jangan rasa tak ada orang tengok. Dia memerhatikan. Dan dah ada artis dan influencer yang dah mula didatangi LSDN. Jadi, jika anda ada income as influencer ataupun daripada YouTube income, anda kena declare cukai. Personal tax. Bahaya. Risau. Jadi sebenarnya risau saya. Sebab memang ada tim khas dalam LSDN sendiri yang memantau influencer dan artis. Jadi yang show off tu, jangan show off sangat lah ya. Itulah. So diorang tak dikecualikan daripada membayar. Semua kena. Itulah kalau belagak beli kereta cash ke banglo cash ke, hati-hatilah korang. Tak selamat. Bila sebut cash tu, nanti tunggulah sama ada LSDN datang bagi salam ke, bagi surat cinta ke, ready je lah nanti. Dia kalau surat cinta tak apa lagi, kalau dia ketuk rumah tu. Tahun tak? I see, 3 tahun. Kadang dia memerhati setahun, setahun, mula-mula dia tahun ni dia beli kereta ni, dia beli kereta lagi. Okay. Tak, dia beli kereta, lepas tu dia tak declare. Aku beli kereta baru, beli rumah baru. Cukai tak declare, okay siap lah. Itu baru beli kereta, beli rumah. Ni kalau jenis-jenis yang suka pergi melancong ke, overseas ke, lagilah korang memang terbukti lah ada banyak duit yang tak declare. Satu lagi, apa yang LSDN boleh buat jika anda berincome tinggi, dia boleh sekat, dan kita ada isu dengan LSDN pencukaian, dia boleh sekat perjalanan kita ke luar negara. Kita tak boleh pergi luar negara sampai kita settle dengan LSDN. Okay.
Saya ada berdasarkan pengalaman seorang klien saya doktor, dia ada tertunggak cukainya dan dia dekat airport nak boarding pergi Europe. Tak lepas sebab LHDN bagi sekatan perjalanan. So, apa berlaku dekat airport adalah dia telefon LHDN untuk release dia pergi overseas. Dan dia kena bayar on the spot dekat airport kepada LHDN RM25,000 untuk bagi dia release. Rasa macam nak tepuk dahi. Nak boarding nak pergi Euro kan, bayar je RM25,000 asal boleh lepas. Kalau tidak tak boleh pergi. Sebab tapi memang bayar lah RM25,000. RM25,000 tu it's not macam celah-celah gusi macam tu. RM25,000 tu your hard earned money. And you bayar RM25,000 tu dekat boarding gate nak pergi Euro bercuti. Faham tak? Dia tak tahan you kat tempat lain. Dia tahan you kat boarding point. Kan sakit hati tu. Betul. Dah rasa macam dah nak lepas ni dengan hati yang gembira berjalan-jalan tu. Kena sekat. Tak pasal-pasal. Dia bagi pasport, keluar. Bila dia bagi pasport, dia kali keluar ada sekatan perjalanan. Kerana berhutang cukai dengan LHDN. Tak boleh pergi overseas. Nanti dia pergi overseas, dia lari tak balik-balik sebab tak nak bayar cukai. Contoh. Ya, memang mungkinlah ada kes-kes begitu kan. Sebab dia dah banyak duit. Dia banyak duit sangat. Okay, last kali dah kat pukul 10 dah. Sebenarnya saya sangat enjoy dengan bab-bab cukai ni. Your nasihat kepada mereka yang peniaga-peniaga dan bakal pembayar cukai perniagaan. Cara pertama, jangan terfikir nak lari cukai. Pertama sekali, jangan terfikir nak lari cukai. Sebab apa sahaja saiz bisnes anda, walaupun anda rasa anda kena bayar cukai, anda kena jumpa expert untuk kira dan make sure anda kena bayar cukai. Ataupun sebenarnya income anda tu tak dikenakan cukai pun sebab anda ada banyak pengecualian cukai. Itu pertama. So jangan fikir untuk lari dengan fikiran sebab peniaga ni, business owner ke peniaga, dia suka jadi accountant sendiri. Kira sendiri. Kalau aku ni cukai aku kena berapa, tak payah jadi accountant. Ramai expertise kat luar yang boleh bantu you all declare sama ada you all kena bayar cukai atau tak. Okay, dan cukai, declaration cukai tak semestinya bayar. Kadang-kadang kita declare zero je, tapi kita declare sebab kita bagi tahu government, yes kita buat bisnes, tapi kita punya bisnes punya keuntungan tak mencapai PAR untuk dikenakan cukai, which is RM25,000. Jadi jangan takut, declare je. Kenapa kena declare? Declare cukai ada banyak kelebihan, especially sekarang. Kalau perasan bank, you nak beli rumah, you nak buat credit card, semua dia minta form declaration cukai. Jadi kalau you tak buat, you susah nak ada access kepada facility bank yang ada. Okay, so jangan lari daripada cukai, minta pandangan daripada expert, minta diorang kirakan cukai supaya you declare je, walaupun you tak perlu bayar, you declare je every year. Sebab saya ada je klien yang every year kosong je cukai dia sebab pengecualian dia tinggi. Senang hati tapi je sebab dia nak ada record yang cantik dengan LHDN. Tapi dia ada record yang cantik, dia nak ada record cantik dengan LHDN, tak nak LHDN datang kacau dia declare lah. Okay, so yang first, jangan lari daripada cukai. Always seek advice daripada orang yang tahu. Alhamdulillah. Second, kalau nak kurangkan cukai, satu cara yang saya selalu ajar dekat peniaga adalah bayarlah zakat dengan tinggi. Salurkan zakat, duit perniagaan kepada zakat, sebab contoh kita dikenakan cukai RM6,000 tapi sebab kita dah bayar zakat RM6,000, kita tak perlu bayar zakat, tak perlu bayar tax dah. Pahala pun dapat, rezeki pun tambah.
Ya, betul, betul. So saya suka mendidik saya punya klien dan business owner, every month bayar zakat. Jangan tunggu tahun. Kalau ikut perkiraan memang kita kena kira haul kita punya aset business tu berapa baru boleh bayar zakat. Tapi kita galakkan bayar je zakat bulanan. Ini amount. Bayar je sebab at the end of the day you boleh deduct cukai. Jadi you bayar cukai sikit, you bayar zakat banyak. Sebab zakat disalurkan kepada orang Islam, cukai disalurkan kepada umum. So ada beza dia lah. So pesanan saya jangan lari cukai. Dua, banyakkan bayar zakat. InsyaAllah kalau bayar zakat, cukai tu kurang lah. Dan ketiga, buat bisnes betul daripada awal. Recordnya betul daripada awal. Simpan apa yang sepatutnya daripada awal. Jangan seronok buat bisnes 2-3 tahun baru terfikir, nak buat betul lah. Memang dah lambat lah 2-3 tahun tu. So from day one, buat bisnes, record je everything. Sebab nanti kan LHDN minta lagi 5 tahun ke belakang punya akaun kan, termasuk lah itulah dengan pampers anak lah, beli groceries lah apa. Dan satu pesanan, segala receipt ke apa-apa perlu disimpan selama 7 tahun. Okey, 7 tahun. Mengikut requirement LHDN. Selepas 7 tahun baru boleh buang. Selagi tak 7 tahun, simpanlah kat mana-mana yang patut. Simpan, scan dan filing terus. Yes. Kalau macam sebab filing adalah hard copy kan macam susah. Sekarang kan banyak device yang boleh scan, boleh ni kan. So why not you simpan je dalam Google Drive. So tahun ni receipt dia satu folder, tahun ni receipt dia satu folder. Masukkan je dalam tu, it doesn't matter. Sebab kalau you kena LHDN pun atau you nak hire accountant pun, accountant at least boleh cari dalam folder tu apa receipt yang berguna. Instead of tak ada langsung. Macam tu. So okey, panjang berjela. Itulah pesan. Pesanan penaja. Pesanan pakar sebenarnya. Pesanan pakar keuangan dan cukai. Okey, kalau lah kita punya peniaga-peniaga nak your service atau nak follow you, nak tahu apa tips yang lebih lanjut, where can they find you? Okay, saya punya IG Rafiz Consultancy, page juga Rafiz Consultancy. Sesiapa yang daripada grup malam ni boleh PM saya personally juga kat Facebook personal saya Nurafina binti Muhammad Noor. Selalunya kalau ada orang PM saya tanya pasal apa-apa secara general, saya akan bagi advice free of charge. Tapi kalau nak kira-kira cukai tu kena charge lah. Nak nombor telefon? Boleh nombor telefon. Yang tu kena charge lah. Yang tu nanti minta nanti minta nombor telefon saya Pak Kelly. Kelly ada nombor telefon saya. Okay. Tu dia. Sebab okay. So kepada business owners, especially kalau dalam group kita ni adalah agents, stokis, leader-leader tu yang dia punya income tu macam roket kan. So this is one of your reminder untuk berhati-hati dan juga follow the law lah, sebab kita pembayaran cukai ni adalah kita punya tanggungjawab terhadap negara juga. So thank you so much kepada Cik Puan Raf malam ni sudi meluangkan masa bersama kita, bagi tips yang berguna. Kalau tak tanya, saya pun sendiri pun tak tahu sebab orang, kalau Mak Saleh cakap the tax is one part of kita punya adulting life. Kehidupan sebagai seorang dewasa adalah membayar cukai. So begitulah. So kita kena ambil tahu dan buat tindakan yang sepatutnya. Okay. So saya harap anda mendapat info yang sangat berguna malam ni. Dah boleh ambil tindakan yang sewajarnya dengan segera sekarang. Okay, so terima kasih banyak-banyak kepada anda yang menonton dan terima kasih sekali lagi kepada Cik Puan Raf. Kita insyaAllah jumpa di lain masa.
Alright, okay. Terima kasih banyak. Assalamualaikum.